Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 7 April bersama saya Nik Nur Syuhada Nik Hassan. Tajuk utama pagi ini. 4 lagi kawasan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan bermula hari ini. Sekat pengimportan minyak sawit oleh Sri Lanka, Malaysia hantar memorandum kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 4 lagi kawasan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula hari ini hingga 20 April depan. Ia membabitkan 3 kampung di Mukim Hulu Besut, Terengganu dan 1 di Nabawan, Sabah. Dalam satu kenyataan, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan 3 kampung di Mukim Hulu Besut membabitkan Kampung Belau, Kampung Projek Perumahan Rakyat Termiskin PPRT Belau Baru dan Kampung Keruak. Daripada 58 ujian saringan dilakukan, 6 disahkan positif COVID-19. Manakala bagi Kampung Munisi di Nabawan, merekodkan 6 kes positif COVID-19 dilaporkan hasil 17 ujian saringan dilakukan. Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan berlaku peningkatan kes secara mendadak selain kebolehjangkitan yang tinggi di 4 lokaliti berkenaan. Malaysia menghantar 1 memorandum bantahan kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO berikutan tindakan kerajaan Sri Lanka menyekat pengimportan minyak sawit Malaysia. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata perkara itu dilakukan sebagai langkah mempertahankan produk keluaran negara. Menurutnya, kerajaan kekal dengan pendirian dengan membantah sikap diskriminasi negara tertentu, termasuk Kesatuan Eropah EU terhadap pengeluaran minyak sawit tempatan. Beliau berkata isu penebangan hutan yang didakwa dilakukan Malaysia bagi menanam pokok kelapa sawit dianggap sebagai tidak tepat kerana negara ini mempunyai rizab hutan yang besar. Semalam, agensi media antarabangsa melaporkan Sri Lanka melarang atau menyekat import minyak sawit dari Malaysia dan Indonesia selain menghalang pembukaan ladang kelapa sawit baru. Negara berkenaan dianggarkan mengimport kira-kira 200,000 tan minyak sawit dari Malaysia dan Indonesia setiap tahun. Datuk Khairuddin ditemui selepas merasmikan kursus asas pembangunan usahawan coklat buatan tangan Lembaga Koko Malaysia dan melancarkan kios coklat di Bandaraya Melaka semalam. Hospital baru yang bakal dibina pada masa depan perlu mengubah keseluruhan reka bentuk infrastrukturnya bagi memastikan fasiliti dapat menampung kunjungan mendadak pesakit, terutamanya dalam menangani pandemik COVID-19 yang masih melanda negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata fasiliti kesihatan sedia ada juga perlu sentiasa bersedia untuk beralih ke mod pandemik dengan lancar dalam menghadapi sebarang krisis. Kita juga perlu melihat kepada elemen-elemen triaging, iaitu di mana setiap fasiliti perlu adakan area ataupun kawasan di mana suhu boleh dikesan, iaitu triaging. Kita perlu mengasingkan kes-kes yang mana bergejala awal daripada mereka masuk ke fasiliti kesihatan. Untuk itu, perkara yang paling penting ialah dalam elemen kedua ialah kita perlu negative pressure room dalam hospital, keperluan untuk membina negative pressure room so that dalam hospital tidak berlaku infectious spread. Reka bentuk infrastruktur itu perlu menerapkan pelbagai elemen norma baru yang dilalui oleh masyarakat seperti penjarakan fizikal, sanitasi dan kebersihan persekitaran di hospital bagi mengelak risiko jangkitan sesama pesakit. Perubahan itu perlu dilakukan bagi menampung dan menyediakan penjagaan berkualiti kepada pesakit. Lebih-lebih lagi, jumlah pesakit ke hospital dan klinik kerajaan telah meningkat lebih 4 kali ganda dalam tempoh sedekad, iaitu daripada 17 juta kunjungan pada tahun 2008 kepada 77 juta direkodkan tahun lalu. Datuk Seri Adham ditemui selepas melancarkan Hospital Strategy and Development Forum di Kuala Lumpur semalam.
Aktiviti kartel kontrak kerajaan telah mula dikesan di Kementerian Kerja Raya sebelum ini. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, kementeriannya turut melaporkan perkara itu kepada SPRM untuk tindakan selain mengambil langkah membendung aktiviti itu dengan memperkenalkan bon tender RM500,000. Kita tutupkan ataupun kecilkan ruang untuk berlakunya manipulation dalam proses tender. Kita kata 100% apa, saya pun tak berani nak jamin. Sebab orang ni kreatif juga kan. Kalau kita buat apa cara sekalipun. Jadi salah satu misalnya dalam proses tender ialah kita kenakan tender bond. Bond tender. Kalau kita nak masuk tender, bayar bond dulu. Jadi supaya yang masuk tender ni betul-betul genuine players. Selain itu, pihak kementerian telah membuat penambahbaikan dalam sistem penerimaan tender. Ia berikutan beberapa kes sebelum ini di mana syarikat yang menghantar dokumen tender yang sempurna ditolak penyertaan atas alasan dokumen tidak lengkap. ...324,573 rakyat yang terjejas akibat penularan COVID-19 di Sabah telah menerima bantuan tunai sekali bayar RM300 melalui bantuan prihatin COVID-19 membabitkan RM97.37 juta sehingga semalam. Ketua Menterinya Datuk Haji J. Nur berkata, dalam tempoh terbabit 296,638 bakul makanan telah disalurkan kepada mereka yang terkesan dengan pandemik itu. Selain daripada itu, memang pun Kerajaan Persekutuan telah berbelanja berbilion ringgit untuk membantu mereka yang terkesan ataupun rakyat kita yang layak menerima. Jadi inilah yang dinamakan sebuah kerajaan prihatin dan kita tidak akan putus-putus memberi bantuan dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Selain bantuan kerajaan, Datuk Haji J turut mengalu-alukan sektor korporat, swasta serta badan bukan kerajaan NGO untuk terus tampil membantu rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19 di Sabah. Sebelum ini, rakyat negeri Sabah menerima bantuan wang tunai sekali bayar RM300 melalui bantuan prihatin COVID-19 2.0 sejak 29 Januari lalu. Tambahnya pada tahun lalu, kerajaan negeri menyalurkan peruntukan segera RM50 juta bagi membantu rakyat terjejas akibat pandemik itu dan memperuntukkan RM160 juta untuk bantuan prihatin COVID-19. Kementerian Pengangkutan MOT yakin akan mendapat kerjasama daripada kerajaan negeri untuk menjayakan projek laluan Rel Pantai Timur ECRL. Menterinya Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, pihaknya telah melakukan yang terbaik dan berbincang dengan semua kerajaan negeri termasuk Selangor. Try our very best. Whatever issue concerning alam sekitar, environmental issue, social impact, it was all taken care of by MOT team. So we've done our best. Beyond that, beyond environmental issue, beyond social, then is the political decision. So it's up to them to make this political decision. To us, we do it in the best interest of our country, and this is a time that we have to save money. Jelasnya, sebanyak 37 mesyuarat rundingan bersama 17 agensi di Selangor telah dijalankan. Kementerian Pengangkutan kemarin mengumumkan projek ECRL akan ditambah baik dan dijajarkan semula ke laluan asal iaitu Jajaran Utara dengan anggaran kos pembinaan adalah RM50 bilion. Bagaimanapun, Exko Pelaburan Perindustrian dan Perdagangan Industri Kecil dan Sederhana Selangor, Datuk Teng Chang Kim dilaporkan berkata, kerajaan negeri tidak akan memberikan tanah kepada Kerajaan Persekutuan bagi projek ECRL sekiranya masih berkeras mahu menggunakan Jajaran Utara. Jajaran Utara membabitkan Seksyen C dari Mentakap Pahang ke Pelabuhan Kelang, Selangor. Sistem bidaan nombor pendaftaran kenderaan dalam talian JPJ e-Bid menjadi antara penyumbang terbesar kepada kutipan hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sepanjang tahun lalu dengan nilai keseluruhan RM177.9 juta menerusi bidaan tender 130 siri nombor plat kenderaan.
Menurut Ketua Pengarahnya Datuk Zailani Hashim, setakat Mac tahun ini juga sebanyak 59.3 juta ringgit telah dikutip berbanding lebih 40 juta ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Beliau berkata strategi pendigitalan jabatan itu dengan memperkenalkan sistem tender secara dalam talian, menggantikan sistem tender secara manual, jelas memudahkan orang ramai membuat bidaan apabila tidak lagi perlu ke pejabat JPJ. Sebaliknya, ia boleh dilakukan di mana sahaja melalui telefon pintar, di samping mengurangkan tanggapan masyarakat terhadap ketelusan keputusan tender. Dalam satu bulan tu, kurang-kurang at least 2 siri. Dan kita aimkan dalam satu siri tu, not less than 1 juta kutipan kita. Tak kurang. Dan kalau you dah bayangkanlah, kalau dengan satu bulan pun 2 siri, dan yang terbanyak siri yang terbanyak sekarang adalah perlis RAJ. RAJ ni kalau kaum India memang relevan sangatlah sebab nak ambil sempena sinonim nama dia tu. So RAJ kita berjaya kutip 3.4 juta. Untuk RAJ. Kita ingatkan yang PPP, nombor siri Penang PPP ataupun KFC. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Pejabat Pengangkutan Jalan Cawangan Kuala Pilah Negeri Sembilan semalam. Mengulas lanjut, Zailani berkata pendigitalan dalam sistem JPJ itu juga turut diyakini akan meningkatkan lagi hasil kutipan tahun ini kepada lebih 4.12 bilion ringgit. Sementara itu, JPJ akan memperkenalkan JPJ EQ sebagai penambahbaikan kepada sistem nombor giliran sedia ada. Majlis pelancaran dijangka akan disempurnakan oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong pada 12 April ini sempena sambutan Hari Ulang Tahun ke-75 JPJ. Menerusi sistem itu, beliau berkata pelanggan yang berkunjung ke kantor JPJ untuk membuat sebarang urusan hanya perlu mengimbas kod QR melalui telefon pintar bagi mendapatkan nombor giliran serta jangkaan tempoh masa sebelum dipanggil ke kaunter. Polis Perak membuka kertas siasatan bagi menyiasat penyebaran berita palsu berhubung seorang anggota polis yang dikatakan meninggal dunia akibat komplikasi vaksin COVID-19. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani berkata, siasatan dijalankan untuk mengesan individu yang bertanggungjawab menyebarkan berita palsu terbabit. Kita perlu hentikanlah semua spekulasi-spekulasi negatif yang tak sepatutnya kita spekulat. Walaupun kita katakan demikian, masih ada orang ramai yang mempertikaikan tersebut. Ya? Jadi kiranya yang orang ramai yang kiranya bercakap-cakap pasal itu lagi akan diambil tindakan. Baik, pihak Polis Perak telah pun membuka kertas siasatan untuk mengesan satu penama yang telah menularkan satu isu di mana katanya ada anggota kita meninggal dunia akibat disuntik oleh vaksin tersebut. Dan setakat ini siasatan masih lagi dijalankan untuk mengesan penama tersebut. Ya. Beliau ditemui media selepas menghadiri Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2020 Polis Diraja Malaysia di Ibu Negara semalam. Datuk Seri Akril Sani mengulas berita yang tular. Kononnya seorang anggota polis berusia 58 tahun meninggal dunia selepas dimasukkan ke unit kecemasan Hospital Greek akibat pengambilan dos kedua suntikan vaksin COVID-19. Dua produk kosmetik Beauty Wise Rejuvenating Cream dan Beauty Wise Rejuvenating Toner dikesan mengandungi racun berjadual yang boleh menyebabkan kesan sampingan tidak diingini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, notifikasi produk berkenaan telah dibatalkan Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan KKM. Menerusi satu kenyataan, Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan kedua-dua produk terbabit mengandungi hydroquine dan tretinoin. Ia boleh menyebabkan kemerahan pada kulit dan disapu, kulit menjadi hypersensitif selain boleh meningkatkan risiko kanser kulit. Produk kosmetik berkenaan tidak lagi dibenarkan dijual di negara ini. Penjual dan pengedar produk kosmetik berkenaan juga perlu menghentikan penjualan dan pengedaran serta-merta, malah orang ramai digesa untuk mengelak membelinya.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri Terengganu menumpaskan sindiket penyelundupan 53,000 liter minyak diesel di jeti Sungai Kampung Teluk Pasu, Kuala Nerus. Sebuah lori tangki dan 2 buah bot kargo bernilai hampir RM1 juta dirampas. Pengarahnya Sarudin Mat Kia berkata pihaknya telah melakukan risikan dan intipan hampir 2 bulan mengenai kegiatan berkenaan. Minyak diesel itu dipercayai diseludup dari laut menggunakan bot kargo sebelum dipindahkan ke dalam lori dan dibawa ke kawasan perindustrian. Yang ni kalau kita tengok pada rekod tu macam seolah-olah ke kawasan-kawasan industri lah. Macam-macam lah ni pergi ke Penang ke dan sebagainya. Okay? Tapi dia punya aktiviti ni modus operandi dia ambil minyak daripada tangan laut. Lepas tu dia pergi kepada satu kapal kargo. Kapal kargo ni menjadi satu kapal pengangkut lah. Dan dia transit kepada satu kapal yang memang kapal tu tak bergerak. Memang kat situ saja. Dan daripada kapal tangki yang statik tadi tu, dia akan transfer kepada lori ni. 5 suspek yang juga lelaki tempatan berusia 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Jelasnya bagi mengeburi mata pihak berkuasa, penyeludup terbabit dipercayai menjadikan sebuah tapak pelupusan bahan binaan dan jeti haram Sungai Kampung Teluk Pasu sebagai lokasi kegiatan. Dalam serbuan awal pagi semalam, semua suspek leka memindahkan minyak ke dalam lori tangki menggunakan getah paip. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana memiliki barang kawalan. Sabit kesalahan boleh didenda sebanyak RM1 juta atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Manakala hukuman ke atas syarikat denda tidak lebih RM2 juta. Penduduk Melaka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 berpeluang meraih pendapatan sampingan menerusi penjualan barangan terbuang dengan harga RM1.10 sekilogram. Antara barangan terbuang yang akan dibeli oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp daripada penduduk negeri berkenaan ialah minyak masak, fabrik dan barangan elektrik. Menurut Exco Hal Ehwal Pengguna Negeri, Dato' Ismail Othman, inisiatif itu bertujuan menggalakkan penduduk Melaka mengamalkan budaya kitar semula. Membuat barang buangan ini dan juga dapat penghasilan. Walaupun benda itu tak banyak RM10, RM20 kan. Tetapi hasil itu kita dapat menjaga alam kita, meringankan bebanan-bebanan dekat pusat pembuangan sampah di Sungai Udang. Bagi saya banyak fokus kat Sungai Udang. Kerana pusat pelupasan sampah itu terlampau dah orang kata tenat. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Singgit Seposen di Wisma Negeri Aikroh, Melaka semalam. Menerusi inisiatif itu, pihak SW Corp akan menyediakan stesen penimbang di setiap taman perumahan bagi memudahkan penduduk menjual barangan terbuang berkenaan. Setakat ini, ujarnya beberapa kawasan dalam pentadbiran Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya dan Majlis Perbandaran Alu Gajah telah mempunyai stesen berkenaan. Ia diperluaskan ke seluruh negeri secara berperingkat dari semasa ke semasa. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Agensi Pengurusan Bencana Indonesia menafikan laporan 130 kematian akibat badai Seroja di Kepulauan Berhampiran Timur Leste. Katanya angka maut yang sebenar ialah 84, manakala 2 lagi kematian tambahan direkodkan di wilayah lain. Kekeliruan itu berpunca akibat masalah komunikasi antara agensi tempatan dan pusat. Agensi sama turut memaklumkan angka individu yang hilang meningkat kepada 100. Cuaca ekstrim sejak beberapa hari lalu turut menyebabkan lebih 700 rumah penduduk musnah sama sekali. Presiden Joko Widodo bertindak mengarahkan seluruh agensi termasuk polis dan tentera ke lokasi serta menempatkan penduduk terjejas ke kawasan yang lebih selamat. Polis Perancis menahan 5 wanita yang mempunyai hubungan keluarga di selatan Perancis atas tuduhan merancang serangan pengganas. Memetik sumber terdekat operasi itu, radio tempatan melaporkan polis anti pengganas menangkap wanita berusia 18 tahun, ibunya dan 3 lagi adik-beradiknya pada malam Sabtu lalu. Suspek dikenal pasti selepas membuat satu hantaran di media sosial menyatakan dia akan bertindak pada cuti bersempena sambutan Easter. Pasukan penyiasat percaya remaja itu merancang untuk menyerang sebuah gereja di Montpellier di selatan Perancis.
Menurut radio itu lagi, mereka menemui bahan kimia di kediaman suspek yang biasa digunakan oleh pengganas bagi menghasilkan bahan letupan buatan sendiri selain melancarkan letupan melalui telefon bimbit dan beberapa pedang samurai. Pada 13 November 2015, seramai 130 orang terkorban dan 400 lagi tercedera dalam serangan berdarah di Paris dan di kawasan pinggir bandar dekat utara Perancis. Berpantang maut sebelum ajal. Seorang lelaki nyaris maut dalam satu kemalangan ketika menyeberang jalan di timur China. Insiden yang berlaku 2 April lalu itu tular di media sosial. Mangsa ketika itu sedang melintas jalan di sebuah simpang 4. Secara tiba-tiba, lori dari arah bertentangan terlanggar belakang sebuah lori dari kiri jalan. Akibat pelanggaran itu, lori terbabit menghentam lampu isyarat sebelum ia menghempak mangsa. Mujur mangsa tidak mengalami kecederaan. Kedua-dua pemandu lori terbabit ditahan bagi membantu siasatan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Bola sepak kempen Liga Super terus rancak menyaksikan 4 perlawanan berlangsung malam tadi. Paling mencuri tumpuan ialah kejayaan Penang FC yang naik tangga ketiga selepas menewaskan Melaka United. Sementara Johor Darul Takzim JDT memperkukuhkan kedudukan di Persada Liga selepas membenam Sabah 4-1. Hasrat Sabah untuk meleburkan rekod tanpa kalah JDT bukan sahaja tidak kesampaian. Malam mereka dibelasah skuad Harimau Selatan 1-4 di laman sendiri. JDT tidak perlu menunggu lama untuk meledak 2 gol ketika permainan baru berlangsung 8 minit. Arif Aiman Muhammad Hanafi membuka tirai jaringan buat skuad Harimau Selatan pada minit ke-7. Sebelum Bergson Da Silva berjaya menyumbang gol dalam percubaan pertamanya seminit kemudian. Sabah akhirnya berjaya memperoleh gol pertama pada minit ke-57 hasil sepakan penalti pemain import mereka, Levi Clement Madinda. Bagaimanapun, JDT sekali lagi berjaya menjarakkan kedudukan hasil satu serangan balas pantas minit ke-67 yang disudahkan Da Silva bagi menjadikan kedudukan 3-1. Pada minit ke-86, giliran Belakert pula mencatat nama sebagai penjaring apabila menyempurnakan sepakan penalti selepas bola terkena tangan pertahanan Sabah. Kedudukan 4-1 kekal sehingga pengadil perlawanan Suhaimi Mat Hassan meniupkan whistle penamat. Dalam satu lagi aksi, Penang FC mempamerkan aksi garang selepas meraih kemenangan 2-1 ke atas Melaka United di Stadium Hang Jebat malam tadi. Penang yang lebih tersusun mula mencipta peluang menerusi gol pembukaan Anselmo Casagrande pada minit ke-39. Babak kedua memperlihatkan pelawat terus mengganas selepas sekali lagi Casagrande meledak gol kedua pada minit ke-48. Ketinggalan 2 gol, skuad Hang Tuah cuba merapatkan jurang gol menerusi tandukan pemain gantian Stephen Nikolic pada minit ke-62. Melaka giat mencari gol penyamaan, namun setiap usaha mereka gagal membuahkan hasil sehingga whistle penamat. Kekalahan itu jelas menambah derita buat Melaka selepas pemotongan 3 mata dan tewas 0-3 kepada JDT. Bagi Penang, ini kemenangan ketiga berturut-turut untuk muncul pencabar terkuat musim ini, hanya 3 mata di belakang pendahulu JDT. Kedah terus menjadi pencabar terkuat JDT selepas berjaya bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Selangor 2-1. Lebih manis, 2 jaringan yang dihasilkan Kepa Sherman dan Kipre Cece dalam tempoh 6 minit membolehkan Helang Merah mengumpul 16 mata untuk kekal di kedudukan kedua, 1 mata di belakang JDT. Red Giants terlebih dahulu di depan menerusi jaringan Oliver Buff yang menyempurnakan hantaran Daniel Asri pada minit ke-33. Kebangkitan Kedah bermula pada minit ke-79 apabila Sherman menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti selepas dia dijatuhkan Tim Hoibach. Hanya 6 minit kemudian, Cece mengecewakan Red Giants di laman sendiri apabila meledak gol kemenangan Helang Merah minit ke-85 yang kekal sehingga tamat permainan. Sekian Buletin Pagi, terus patuhi SOP dalam menjalani norma baru. Saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.